Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin 10 Muharram, ya, salah satu hari disunnahkan kita berpuasa, iaitulah puasa Ashura. InsyaAllah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah selesai membahaskan surah Nuh. So pada hari ini insyaAllah kita sambung pula surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Jin, ya. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Jin ni, mari kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Jin, ya. Pertama-tama dari sisi nama, surah ini disebut dengan surah Al-Jin oleh kerana dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang jin. Maka pada ayat pertama Allah Ta'ala sebut, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Allah mengatakan ada nafarum minal jin, ada sekumpulan jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan kepada ayat itulah surah ini disebut sebagai surah Al-Jin, ya. Di sisi lain, Al-Imam At-Tirmidzi begitu juga dengan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala alaih menyebut nama surah ini dalam kitab hadis mereka dengan surah Qul uhiya ilayya. Jadi ada dua nama surah ni. Satu yang paling masyhur disebut surah Al-Jin, yang kedua disebut sebagai surah Qul uhiya ilayya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala alaih. Baik, surah Al-Jin ni merupakan surah Makkiyah berdasarkan kepada kesepakatan ulama'. Jadi ulama-ulama bersepakat bahawa surah Al-Jin ni merupakan surah Makkiyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa baginda masih berada di kota Mekah dan belum lagi hijrah ke Madinah. Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, ya, Islam, menyatakan bahawa surah ini turun selepas tahun ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa Nabi tinggal dekat Mekah sebagai rasul itu selama 13 tahun. 40 tahun Nabi dilantik menjadi rasul, kemudiannya Nabi tinggal di sana selepas itu 13 tahun berdakwah. Maknanya sampai usia Nabi 53 tahun, baru kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan di Madinah tinggal lebih kurang selama 10 tahun, dan pada saat usia Nabi 63 tahun, baginda SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Ishaq menyatakan bahawa surah ini diturunkan kepada Nabi ini selepas tahun ke-10, ya. Ya mungkin pada penghujung tahun ke-10 ataupun pada awal tahun yang ke-11 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Kerana Ibnu Ishaq menceritakan anna nuzul hadhihi surah, bahawa surah ini diturunkan kepada Nabi kana ba'da safari Rasulillah ila Taif, selepas Nabi balik daripada Taif, ya. Dahulu Nabi SAW pernah pergi ke Taif, yatlubun nusrah min Thaqif, untuk meminta bantuan daripada Bani Thaqif di sana. Tetapi kemudian Nabi SAW
bukan mendapat bantuan, malah Nabi alaihi salatu wasalam disakiti dekat sana. Surah ni diturunkan kepada Nabi selepas Nabi balik daripada Taif tu. Wa dhalika yakunu fi sanati 10 min al-ba'th ba'da al-bi'thah. Dan Nabi SAW pergi ke Taif tu itu pada tahun yang ke-10 selepas daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ni turun selepas itu. Maka surah ini adalah surah yang surah yang diturunkan kepada Nabi selepas tahun yang ke-10 ya, daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang jelas selepas Nabi balik daripada Taif lah. Nabi pergi ke Taif tu tahun yang ke-10 ya. Baik. Surah Al-Jin ini adalah surah yang ke-40 diturunkan kepada Nabi ya, walaupun dalam Al-Quran ia bukan surah yang ke-40, tetapi dari sisi tertibun nuzulnya, tertib penurunan surah ni kepada Nabi, ni adalah surah yang ke-40 diturunkan kepada Nabi. Nazalat ba'da al-A'raf wa qabla Yasin. Ia diturunkan sebelum suratu Al-A'raf dan dia diturunkan selepas surah Al-A'raf dan sebelum surah Yasin. Maknanya surah Al-A'raf ni surah yang ke-39 diturunkan kepada Nabi. Al-Jin surah yang ke-40, manakala surah Yasin adalah surah yang ke-41 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqa ahlul adad, bersepakat ulama-ulama yang menghitung jumlah ayat Al-Quran ala addi ayha 28, bahawa jumlah ayat surah Al-Jin ni adalah sebanyak 28 ayat. Kadang-kadang satu-satu surah tu ada yang diperselisihkan ulama berapa jumlah ayat dia. Sebagian menyatakan misalnya 30, nanti ada yang mengatakan 31 begitu. Tapi surah Al-Jin ni, ini antara surah yang disepakati oleh ulama-ulama bahawa jumlah ayat dia adalah 28. Tak ada pendapat yang lain menyatakan tentang jumlah ayat yang terdapat dalam surah tu Al-Jin ya. Baik, surah Al-Jin ni ia mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab dia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, begitu juga dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala alaih, min hadis Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas cerita, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukaz. Jadi Rasulullah dan sekumpulan sahabat-sahabatnya pergi hendak menuju pasar Ukaz. Pasar Ukaz ni salah satu pasar terbesar pada Arab Klasik ya, pada zaman Arab Klasik di kawasan Semenanjung Arabia. Pasar Ukaz ni antara pasar yang paling besar, pasar yang paling terkenal pada masa itu. Dalam perjalanan Nabi dan para sahabat ke sana, wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr. Nabi dan para sahabat-sahabatnya melaksanakan solat fajar. Sebab perjalanan ni jauh, so Nabi dan para sahabat pun bertolak cepat. Masuk waktu subuh, Nabi dan para sahabat tu masih ada dalam perjalanan. Sehingga kan Nabi dan para sahabat pun solat. Nabi imamkan sahabat-sahabat untuk solat subuh. Wa annahu istama'a fariqum minal jin. Pada ketika itulah ada sekumpulan jin yang mendengar bacaan Quran. Salat fajar tu kan antara salat yang dibacakan dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibacakan dengan jahar, berbeza dengan zuhur dan asar macam tu. So, saat Nabi SAW membacakan Al-Quran dalam solatnya, istama'a fariqum minal jin.
ada sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Nabi SAW tu. Lalu faraja'u ila ta'ifatihim. Selepas jin ini mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, mereka pun kembali kepada bangsa mereka sesama jin. Ya. Faqalu, lalu mereka mengatakan kepada jin yang lain, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Insya-Allah. Sekali mereka dengar Quran tu, langsung mereka rasa takjub dengan Al-Quran, sehingga kan mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru sahaja mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Wa anzalallahu ala nabiyhi, dan Allah Ta'ala pun menurunkanlah surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu untuk diketahui bahawa semasa jin itu mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tahu pun bahawa ada jin yang mendengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu bahawa ada jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selepas Nabi menerima wahyu ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala yang cerita. Sebab itu Allah Taala sebut qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin ila akhiril ayah, ya. Baik, kita bahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratu Al-Jin ini. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunan dan kandungannya sungguh sangat menakjubkan. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada ayat ini Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Ya. Allah Ta'ala datangkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tahu sendiri, tetapi Nabi tahu melalui wahyu Allah Ta'ala. Jadi macam yang saya sebut sebentar tadi, bahawa semasa jin-jin ini mendengar bacaan Nabi, Nabi tak tahu pun bahawa mereka mendengar bacaan Nabi, dan Nabi tak nampak mereka. Maka menjadi satu pengajaran bagi kita, ya. Jin ini adalah perkara yang ghaib. Al-jin minal ghaibiyat. Jin ini masuk dalam perkara yang ghaib, sebab kita tak nampak. Allati la ya'lamuha illallah, yang mana tidak ada mengetahui tentang hal mereka selain daripada Allah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam aliman bil amri wahyan, dan Rasul tahu tentang perihal mereka pun itu melalui wahyu. Bayangkan Nabi sendiri tak nampak. Maka hari ini kita kadang-kadang rasa pelik dengan setengah orang. Sebahagian mereka menamakan diri sebagai ustaz, sebahagian mereka menamakan diri sebagai perawatan Islam, sebahagian mereka menamakan diri macam-macam, dan mendakwa bahawa mereka nampak jin. Wal'iyadzubillah. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah
mengatakan, siapa-siapa yang mengatakan bahawa dia nampak jin, maka sebenarnya dia telah berdusta. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak nampak. Nabi tahu bahawa ada jin yang mendengar kerana Allah yang mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita perlu berhati-hati dengan setengah orang yang kadang-kadang memakai pakaian agama, lalu mereka mendakwa bahawa dia nampak jin lah, macam-macam lah sebut. Ya, ada pernah saya nampak satu video, dia berhenti dekat satu R&R, kemudian dia ceritalah pasal jin, dia menggambarkan seolah dia nampak dekat situ jin dan sebagainya. Waliyadzubillah, ya. Ini adalah satu dusta yang amat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak nampak ketika itu jin. Ya. Maka jin ini perkara yang gaib, la ya'lamuha illallah. Perkara-perkara yang gaib ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma kita wajib beriman dengan jin ini. Beriman dalam arti kita wajib beriman bahawa mereka ada. Maka min aqidatil mu'min al-imanu bil jin. Bahagian daripada akidah kita sebagai seorang mukmin, mesti percaya dengan mesti percaya dengan kewujudan jin yang telah dicipta Allah. Kerana dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah Taala mencipta jin. Dan begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Allah Taala cipta jin. Begitu juga dengan manusia. Bahkan kewujudan jin lebih awal berbanding wujudnya manusia di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ni, ya. Baik, Allah menyatakan kul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepada Nabi itu? Annahu istama'a nafarum minal jin, ya, bahawa satu kumpulan atau satu rombongan daripada jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang aku bacakan semasa sembahyang tadi. Ya. Yang menarik dekat sini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan istama'a. Istama'a kalau diterjemah mendengar. Sami'a, yasma'u, itu juga secara bahasa maksudnya mendengar. Ya. Tetapi istama'a dengan sami'a itu mempunyai makna atau kedalaman makna yang berbeza. Kalau disebut sami'a, maka itu maknanya mendengar saja. Tapi kalau disebut dengan istama'a, itu maksudnya sima' ma'a huduril qalb, mendengar dengan menghadirkan hati. Ada orang kan dia mendengarkan bacaan Quran, dia dengar tapi berlalu begitu sahaja, sekadar dia dengar. Itu disebut dengan sami'a. Pada ayat ni Allah mengatakan istama'a, annahu istama'a, ya, disebut istama'a. Istama'a ni adalah dia mendengarkan bacaan Quran itu ma'a huduril qalb, dengan menghadirkan hati. Artinya dia fokus, betul-betul dia renungkan makna ayat tersebut. Inilah sebenarnya yang dianjurkan kepada kita. Kalau Quran tu dibacakan, dengar betul-betul. Allah menggunakan kata fastami'u lahu, dengarlah dia betul-betul, fokus. Dengar bukan sekadar dengar dengan telinga, tetapi hadirkan hati kita semasa mendengar Quran tu. Tak boleh sekadar kita dengar begitu saja tanpa ada kehadiran hati. Maka jin-jin ini Allah Ta'ala kata annahu istama'a nafarum minal jin, ada sekumpulan jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Daripada sini kita dapat ambil satu pengajaran, ya. Iqra ayatin minal Quran mustahdiran istima'al malaikati wal jin li qira'atik la'allahu yuktabu laka ajru istima'ihim. Daripada ayat ni kita belajar, bacalah ayat-ayat Al-Quran.
Kerana semasa kita membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, ada malaikat yang hadir dan ada juga jin yang hadir, walaupun kita tak nampak. La'allahu yuktabu laka ajru istima'i. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuliskan kepada kita pahala kerana memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Bacalah Quran. Ya, dan kalau boleh baca Quran dengan ada suara, jangan tak ada suara. Ada orang kadang-kadang baca Quran dia senyap saja. Itu tak disebut membaca. Membaca tu mesti ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bacakan begitu. Walaupun kita tak nampak, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Mungkin ada malaikat, mungkin ada jin. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi mereka dengar, sehingga akan kita mendapatkan pahala lagi tambahan daripada memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Daripada ayat ini juga kita belajar, lam ya'lam bistima'ihim illa ba'da an uhiya ilaih. Nabi tidak tahu bahawa ada jin yang mendengar bacaan Al-Qurannya melainkan selepas diwahyukan kepada Nabi. Maka fala tahzan illam yastajib laka man haulak. Maka jangan bersedih sekiranya kita bacakan Al-Quran dan ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita. Faqad yastajibu akharuna la ta'rifuhum. Kadang-kadang ada yang memperkenankan bacaan kita tu sedangkan kita tidak mengetahui tentang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran berulang kali kepada orang-orang musyrik Makkah pada masa itu dengan bahasa yang mereka faham. Tapi apa yang Nabi bacakan itu ditentang, ditolak, dihina dan sebagainya. Dan Nabi terus membacakan Al-Quran itu. Ternyata ada makhluk jin yang Nabi tak nampak dan Nabi tak tahu bahawa mereka telah mendengar bacaan Quran Nabi dengan begitu fokus dan mereka beriman dengan Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Allah Ta'ala mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Apabila mereka kembali kepada bangsa mereka, sesama jin yang lain, maka jin atau satu rombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi yang tadi itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru sahaja mendengarkan Al-Quran yang sangat-sangat menakjubkan. Ya. Jin itu sekali mendengar Al-Quran, mereka terus mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat menakjubkan. Betul. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, seandainya direnungkan dengan hati kita, ya, maka ia adalah ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Kahfi, peristiwa tidurnya Ashabul Kahfi selama lebih kurang 309 tahun, tak makan tak minum. Allah mengatakan bukan itu sesuatu yang paling menakjubkan. Kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka bahawa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan? Tidak. Bukan itu yang paling menakjubkan. Padahal kalau kita tengok menakjubkan sangat. Tidur 309 tahun, tak makan, tak minum, tapi masih hidup. Bukan itu yang paling menakjubkan, kata Allah. So, apa yang paling menakjubkan? Ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini jauh lebih menakjubkan daripada tidurnya Ashabul Kahfi. Maka sepatutnya kita dengan Al-Quran ini, ya, semakin rapat, semakin dekat kita dengan Al-Quranul Karim, ya. Jangan sampai kita menolaknya ataupun kita meninggalkan Al-Quranul Karim, ya.
Baik, daripada ayat ni ada beberapa pengajaran yang baik untuk kita ambil. Pertama, ayyu'lama annahu sallallahu alaihi wasallam kama bu'itha ilal insan bu'itha ilal jin. Daripada ayat ni, ya, Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada satu rombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, supaya Nabi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kama bu'itha ilal ins, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Taala kepada manusia, bu'itha ilal jin, Nabi juga diutus kepada jin. Jadi Rasulullah SAW tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam, bukan alam manusia sahaja, termasuk alam jin. Ya, maka jin itu ada yang beriman. Ya, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka poin pertama daripada ayat ni, pengajaran kita ambil, sebagaimana Nabi diutus kepada manusia, Nabi juga diutus kepada jin. Okay. Yang kedua, ayyu'lama annal jin yastami'una kalamana wa yafhimuna lughatana. Ya. Daripada ayat ni juga perlu untuk diketahui bahawa jin itu mendengarkan ucapan-ucapan kita. Jin itu mendengar ucapan-ucapan kita. Bahkan mereka faham dengan bahasa yang kita guna. Faham mereka. Bahasa Quran mereka faham. Yang diturunkan Allah Ta'ala dalam berbahasa Arab, mereka faham. Ya. Oleh kerana itulah mereka langsung beriman. Jadi jin-jin itu faham bahasa kita. Kita bercakap bahasa Melayu, mereka faham. Orang bercakap bahasa Inggeris, mereka faham. Orang bercakap dengan bahasa-bahasa lain, mereka faham. Yang ketiga, ayyu'lima Quraisyan annal jinna ma'a tamarrudihim lamma sami'ul Qur'an arafu i'jazihi amanu bihi. Allah Ta'ala hendak menempelak orang-orang Quraisy melalui surah Al-Jin ini. Ya. Jin, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, ketika mana mereka mendengarkan Al-Quran, sekali mereka dengan Quran, arafu i'jazahu wa amanu bihi, mereka tahu kemukjizatan Al-Quran, lalu mereka beriman dengannya. Datang orang-orang musyrik, Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Mereka faham maknanya, tetapi mereka memilih untuk menolak. Maka sebenarnya melalui ayat pertama surah Al-Jin ni, Allah nak menempelak mereka, seolah Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, jin itu masih lebih baik daripada kamu. Kamu dah menerima Al-Quran, disampaikan kepada kamu Al-Quran dengan bahasa yang kamu faham, berulang kali disampaikan kepada kamu, tetapi kamu tetap tak beriman. Ini ada satu rombongan jin, baru pertama kali mereka dengar Quran, langsung mereka beriman dan mengatakan bahawa Al-Quran ni kitab yang sangat menakjubkan. Jadi Allah Ta'ala nak menempelak mereka. Dan termasuk jugalah kepada kita pada hari ini. Kita hari ini kadang-kadang dah berulang kali lah kita dengarkan ayat-ayat Quran. Berulang kali diperdengarkan, tetapi tidak beriman dengannya, atau bahkan tidak merasa takjub dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Allah menjelaskan dalam ayat ini, ada satu rombongan jin, sekali dia dengar Al-Quran, dia terus beriman dan mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka ada orang mengatakan sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia, dia kata. Apabila kita membahaskan surah Al-Jin ini, maka pandangan itu bukanlah pandangan yang betul. Kenapa? Kerana ada jin yang lebih baik daripada manusia.
Iaitulah jin yang beriman kepada Al-Quran. Manusia dia mendengarkan Al-Quran berulang kali, bahkan mungkin ribuan kali diperdengarkan kepada dia Al-Quran, tetapi dia tetap tak beriman dan tidak memandang Al-Quran sebagai kitab yang menakjubkan. Di sana ada sekumpulan jin yang baru kali pertama mendengarkan Al-Quran, langsung beriman dan langsung merasa takjub dengan Al-Quranul Karim, ya. Baik. Pengajaran yang keempat daripada ayat ini kita faham, ayyu'limal qaum annal jin mukallafuna kal ins. Kita perlu tahu bahawa jin itu juga dibebani oleh hukum hakam syariat sebagaimana kita manusia. Ya, sebagaimana kita ada kewajipan hukum hakam syariat terhadap kita, mereka juga demikian. Ya. Yang kelima, ayyuzhira annal mu'min minhum yada'u ghairahu min qabilatihi ila iman. Bahawa dalam kumpulan jin itu atau dalam bangsa jin itu ada kumpulan yang beriman dan mereka mengajak kaumnya supaya ikut serta beriman. Jadi jin itu ada juga yang berdakwah kepada sesama bangsa jin, ya. Berdakwah kepada sesama bangsa jin, ya. Jadi itu Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya. Baik, kita teruskan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, yahdi ila rushdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Ini adalah ucapan daripada jin yang tadi. Mereka menyampaikan selepas mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Lalu mereka mengatakan yahdi ila rusyd, Al-Quran yang menakjubkan yang kami dengarkan itu yahdi ila rusyd, ia memberi petunjuk, memberi panduan kepada jalan yang betul. Ar-rusyd itu ismun jami' li kulli ma yurshidun nas ila masalihi dinihim wa dunyahum. Yang dimaksudkan ar-rusyd, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah ismun jami'. Ar-rusyd itu nama yang universal, ya, untuk setiap segala sesuatu yang memberi petunjuk kepada manusia bagi kebaikan agama dan dunia mereka. Jadi ar-rusyd itu adalah petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka sekumpulan jin yang tadi mengatakan yahdi ila rusyd, Al-Quran itu ialah kitab yang memberi petunjuk kepada jalan yang betul, kepada kebaikan dunia dan akhirat. Memang itulah kandungan daripada Al-Quranul Karim, ya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang betul ataupun kebaikan dunia, agama dan akhirat seseorang. So, oleh kerana itu mereka mengatakan fa'amanna, kami pun beriman. Kerana sudah mendapat petunjuk daripada Al-Quran itu, mereka pun beriman. In hudita amanta, kalau engkau dah diberi Allah petunjuk melalui Al-Quran, ya, maka engkau akan beriman, ya. Maka melalui ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan faja'alus sababat da'i lahum ilal iman wa tawabi'ihi ma'alimuhu min irsyadatil Quran. Jadi sebab mereka berdakwah kepada sesama jin kerana mereka mengetahui petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran, ya, al-mushtamilah 'ala al-masalih wal fawaid wajtinabil mudar, yang mengandungi kebaikan-kebaikan, ya. Petunjuk Al-Quran itu mengandung kebaikan-kebaikan dan menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan, ya. Jadi yahdi ila rusyd, ya, mereka mengatakan Al-Quran ni memberi petunjuk kepada kebaikan agama dan juga kebaikan dunia.
fa'amanna bihi, lalu kami pun berimanlah dengannya. Jadi sekali mendengar itu langsung beriman. Jadi macam yang saya sebut sebentar tadi, fi hada tawbikh lil kuffar min bani Adam. Ayat ni menjadi satu celaan Allah Taala kepada manusia. Haitsu amanatil jin bisma'il Qur'ani marratan wahidah. Jin sekali mendengar Quran langsung beriman. Wantafa'u bisma'i ayatin yasirah minhu, dan mereka mengambil manfaat dari mendengar Al-Quran itu. Wa adraku bi'uqulihim annahu kalamullah wa amanu bihi, dan akal mereka mendapati bahawa Al-Quran itu ialah kalam Allah dan mereka beriman dengannya. Ya, walam yantafi' kuffarul ins, tetapi orang-orang kafir daripada kalangan manusia tidak memahami ya sebagaimana yang difahami oleh bangsa jin yang tadi ya. Maka kita perlu untuk mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran supaya kita semakin beriman dengannya ya. Yahdi ila rusyd fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Jadi jin ini mengatakan bahawa mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mendengar Al-Quran tadi. Baik, kita teruskan satu ayat lagi. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan ketahuilah wahai kaum kami, kata sekumpulan jin yang tadi, bahawa sesungguhnya ta'ala jaddu rabbina, tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri dan beranak. Jadi jin ini mengingkari akidah, mengingkari keyakinan setengah manusia, bahkan mungkin ada daripada kalangan jin ya, yang mana mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan Allah taala mempunyai isteri ataupun punya anak. Mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, tertinggilah Allah, maha sucilah Allah ya, dengan keagungannya daripada mengambil sahibah, isteri, wala walada, dan anak. Jadi Allah Ta'ala tidak punya anak. Maka inilah akidah tauhid yang mereka dapat dari mendengarkan bacaan Al-Quran tadi ya. Sekali dengar langsung beriman, merasa takjub dengan Al-Quran, bahkan berdakwah kepada kaum mereka. Ada manusia mendengar Quran berulang kali ya, tidak beriman dengannya, tidak merasa takjub dengannya, dan tentu tidak berdakwah kepada Al-Quran, malah ia semakin menjauhkan orang daripada Al-Quranul Karim ya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin ini saja kuliah kita pada hari ini, ayat 1 sehinggakan ayat 3 surah Al-Jin. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ini dapat kita fahami dengan baik, dapat kita ambil pengajarannya untuk kita, untuk menjadi insan yang lebih baik lagi insya-Allah Ta'ala, dan lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.